Al-Qawaid Fidyah. Al-Qawaid Fidyah merupakan prinsip amali syar'i yang menyeluruh dan meliputi semua juzuk di bawahnya dengan nyata. Pengertian bagi perkataan Al-Qawaid iaitu hukum yang kebiasaannya dipraktikkan ke atas kebanyakan cabang-cabangnya. Perkataan Al-Fiqhiyah pula berasal daripada perkataan Al-Fiqh yang bermaksud faham. Liability bermaksud obligasi yang timbul daripada peristiwa lalu yang mengandungi manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan dari entiti. Keuntungan adalah mengenai kemampuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari usaha yang diberikan untuk mendana keuntungan. Maksud liability: tanggungan hutang yang terhasil daripada usaha untuk mendapatkan aset capital expenditure dan mendana hasil revenue expenditure. Liability juga mengurangkan pendapatan seseorang individu untuk setiap bulan dan tahunan. Ianya berlaku apabila aset dibeli dan perbelanjaan syarikat dilakukan secara berhukum. Maksud keuntungan: keuntungan adalah mengenai kemampuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari usaha yang diberikan untuk menjana keuntungan. Keuntungan merujuk kepada keuntungan ekonomi yang diperolehi dengan menggunakan sumber tertentu. Liability datang bersama keuntungan. Dua kata utama atau dua kata kunci dalam medicine demikian iaitu kharaj dan daman. Kharaj bermaksud hasil dan halangan, manakala istilah daman bermaksud tanggungjawab, liability atau jaminan. Makna umum dengan gabungan perkataan ini ialah liability harus dikaitkan dengan keuntungan. Dalam erti kata lain, faedah sesuatu aset adalah hak seseorang pemilik yang menanggung rugi sekiranya ia rosak. Al-Waqi bin Al-Jarrah berkata terhadap kebimbangan ini yang bermaksud menjamin harta dan kemudian dia bertanggungjawab atas manfaatnya. Tiga contoh aplikasi di dalam fiqh. Murabahah. Murabahah ialah satu bentuk jualan di mana kos barang yang hendak dijual serta keuntungan jualan itu diketahui oleh kedua-dua pihak serta harga barangan dan jualan serta keuntungan mesti dinyatakan dengan jelas pada masa perjanjian jualan. Pembayaran harga murabahah mungkin secara langsung, secara angsuran atau sekaligus selepas tempoh masa tertentu. Bai' al-inah. Kaedah perlaksanaan adalah dengan peminjam tunai melalui kontrak bai' al-inah. Pihak pembiayaan menjual aset kepada pelanggan dengan harga tangguh yang kebiasaannya lebih tinggi daripada harga jualan semula. Dengan mengikut kontrak, pertama pelanggan telah berhutang dengan pembiaya. Bank kemudiannya akan membeli semula aset yang dijual tadi daripada pelanggan pada harga yang lebih rendah dengan harga tunai. Al-istisna. Al-istisna dari sudut bahasa telah disepakati ulama bahawa al-istisna bermaksud meminta supaya dibuat sesuatu atau menempah sesuatu ataupun dengan kata lain, membuat sesuatu berdasarkan apa yang diminta. Dari segi istilah pula, menurut pendapat fuqaha, ialah meminta pembuat melakukan sesuatu yang khusus. Dapat disimpulkan bahawa al-istisna merupakan jual beli yang mana seorang pembeli membuat tempahan sesuatu barangan tersebut. Tiga aplikasi dalam produk perbankan patuh syariah. Tawarruk merujuk kepada transaksi jual beli komoditi atau aset berasaskan pembayaran tangguh, mempunyai dua ciri iaitu tawarruk al-munfardi dan tawarruk munnazam. Merupakan bentuk jual beli yang melibatkan tiga pihak atau lebih. Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya sesuatu projek perniagaan. Mempunyai dua ciri iaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Rukun mudharabah ialah pemodal, usahawan, modal, projek, untung, ijab dan kabul. Promotion. Produk pembiayaan rumah Islam yang kini ditawarkan ialah berasaskan prinsip bai bi taman ajil, BBA.
murabahah dan murabbahah komoditi. Tidak mempunyai elemen yang melibatkan riba serta berunsurkan syariah. Caj bayaran lewat yang lebih murah. Kesimpulan, kaedah fiqh adalah satu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaedah fiqh boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Sebagai rumusannya, walaupun terdapat pelbagai kesukaran dan kesulitan yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia sama ada dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, maka akan ditemui cara-cara yang sesuai dan bertepatan dengan kaedah-kaedah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Sekian, terima kasih.